Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. Selamat datang kepada semua tetamu Alhamra malam ni. Bakal-bakal ejen, bakal-bakal ejen bakal-bakal perunding takaful bersama Alhamra Agency, insyaAllah. So malam ni kita ada dua perkongsian yang super hebat, insyaAllah. So tajuk dia pun memang mencipta income kedua kan secara online. Okay, so semua orang nak dengar bagaimana kita punya speaker dapat buat secara online. Sebenarnya kalau ikutkan Ain cakap dengan saya pun, dia tak pernah buat presentation secara face to face. Saya quite surprising sebab dia cakap dia tak pernah buat. Macam biar betul kan, selama dia jadi ejen ni tak pernah buat lagi kan, secara online sahaja. Okay, so terlebih dahulu kita mulakan bacaan umul kita Al-Fatihah untuk memberkati kita punya event, kita punya majlis malam ni. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan dapat terbuka hati untuk join Alhamra Group, insyaAllah. Al-Fatihah. Okay, alright. Sementara tu, sebelum kita start, kita invite lagi yang mana yang kita dah RSVP kawan-kawan kita tu, remind diorang untuk masuk segeralah sebelum kita punya climax tu sampai. Make sure diorang dah ada dalam Zoom link, Zoom meeting kita. Kalau tak, nanti diorang tak dapat apa yang nak cuba kita sampaikan dia punya T-Boss malam ni. Okay, so kita ada dua speaker malam ni, iaitu GM Group Manager Encik Ahmad Umaizi yang sangat berpengalaman, dah lahirkan ramai leader. Okay, dan the second one, kita punya speaker kedua adalah Dr. Nurul Ain Ramli. So dia malam ni pertemuan antara atuk, bapa dengan anak. 3 generasi sebenarnya malam ni. So kita start dulu dengan GM Humaizi untuk permulaan kita punya majlis malam ni lah. Okay, Cik Humaizi, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama-sama. Pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ramai yang attend malam ni. Bakal ejen dan juga ada yang bakal unit manager dari appointment. Nanti tuan dia tahulah siapa kan. Okay, malam ni syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa secara online dalam kumpulan yang ramai kan. So inilah semua hikmah yang berlaku bila pandemik 2020. So segala-galanya berubah. Kita dah terbiasa untuk berjumpa secara online, belajar online kan. So itulah sebenarnya yang saya nak kongsikan malam ni. Kita bukan saja jumpa sembang-sembang biasa, kita boleh buat, kita boleh bantu lebih ramai lagi orang untuk merancang pengurusan risiko keuangan, juga kita bantu diri dan keluarga kita untuk menjana pendapatan melalui industri takaful lah. Okay, so saya agensi kami dinamakan Alhamra Group. Alhamdulillah Alhamra Group ni bermula daripada saya berjaya Grab B pada tahun 2012. Biasanya naikkan pangkat ke Group Manager 2017. So kena ada nama lah. So kita guna nama Alhamra Group lah. Sesi malam ni saya cuba untuk buatkan dalam masa 30 minit untuk saya dan seterusnya 30 minit untuk Dr. Ain. So objektif saya ialah saya nak ceritakan tentang saya, sedikit tentang saya. Kemudian saya rasa yang patut you all tahu bagi yang baru ialah kenapa sebagai usahawan takaful. So kenapa patut join sebagai ejen atau perunding takaful lah. Dan of course seterusnya ialah kenapa perlu pilih ejen takaful, kenapa bukan operator lain kan. Dan paling penting ialah sebenarnya bagaimana agensi kami ni membantu ejen-ejen ni, especially kita adalah 95% daripada perunding kami adalah part-timers. So kami memang tak ramai pun sebenarnya full-time, part-timers. So bagaimana part-time ni sebenarnya boleh berkembang dengan pantas dengan agensi kami. So inilah sebenarnya saya nak cerita lah malam ni. Okey, ini sedikit tentang saya. Saya berlatar belakangkan degree in law. Saya belajar di UIA pada tahun 1997 hingga 2001 untuk degree.
Saya mana first batch lah yang masuk kampus Gombak tu, dan saya graduate pada 2001 dalam bidang undang-undang. Masa ni, time ni memang saya tak pernah terfikir pun sebenarnya untuk jadi seorang peneliti. Biasalah kita belajar kan, kita nak jadi lawyer. Saya pun jadi lawyer lah. Dan memang bila saya keluar, memang saya praktis dekat industry court dalam bidang industrial relations ataupun sebagai labor law. So saya pergi industry court, saya pergi Jabatan Tenaga Kerja. So lepas 5 tahun saya praktis di mahkamah perusahaan, di mahkamah tenaga kerja. So, saya sertai bidang corporate. Dan masa ni saya macam fikir saya kena buat master sebab untuk upgrade saya punya academic qualification. So 2010 saya sempat convo dalam masa human resource management, dan memang saya plan nak buat doctorate, PhD pun sebenarnya. Sebab cita-cita saya nak pursue bidang ni betul serius lah dalam bidang human resource dan juga industrial relations kan. So, tapi kan itulah, kita rancang tak semua benda tu satu takdir yang baik untuk kita. Kita buat yang terbaik, kita belajar. 2010 saya convo, 2011 saya resign. So macam pelik kan. Macam dalam masa setahun, orang yang dah belajar buat susah, saya buat master memang fast track. Sebab saya nak cepat ambil degree kan. Saya nak ambil PhD. So sebab saya fikir saya masa PhD masa 2-3 tahun saya kena habiskan PhD. Sebab tu saya kena cepat. Tapi 2011 saya decide ini adalah gambar hari terakhir saya bekerja. Ini adalah saya punya business card sewaktu sesempat saya kumpulkan. Saya simpanlah sampai sekarang ada lagi. Bermula dengan saya dengan Malaysian Employees Federation. Seterusnya saya pergi ke RHB Bank, dan saya pergi ke Utusan Malaysia yang kita ada business card tak tersimpan. Lepas saya pergi ke Friesland Cabinet ataupun Dutch Lady, dan last employer saya ada dekat Standard Chartered. So inilah saya punya last employer yang saya resign pada bulan 11 2011. Jadi kenapa saya resign tu? Jadi saya ceritalah. So basically ini pencapaian saya yang saya kira paling tertinggi dekat GapB pada 2019. Ini setahun sebelum COVID. Dan saya dapat Chairman Award untuk kategori Group Manager Direct Group lah. Okey, kenapa saya keluar daripada dalam pekerjaan ni sebenarnya, bila saya percaya kat sini ramai antara kita ni memang dah makan gaji kan. So kita tahulah dalam pekerjaan ni kita ada keupayaan dan kebolehan kita sendiri, yang mana kadang-kadang kita tak dapat satisfaction daripada kerja kita. Makin tinggi position yang kita pegang dekat satu company tu, sebenarnya lagi suka kita dapat capai satisfaction sebab kita punya KPI tu besar kan. So dan pada masa sama, bila KPI besar, of course kita punya masa, kita kena sacrifice masa, dan pendapatan tu mungkin okey kan, kita akan dapat income berbelas ribu, 10,000 kan. So tapi adakah masa kita boleh spend dengan keluarga kita berbaloi dengan apa yang kita dapat? So ini sebenarnya setengah orang okey, sebab tu kalau kita tengok dari segi personality test, setengah orang dia memang sesuai untuk jadi seorang pekerja mengaji sebab dia seorang yang compliance dan suka buat kerja. Tapi setengah orang dia jiwa dia lain, ingin kebebasan yang berbeza daripada orang lain. So saya percaya malam ni yang attend ni ada 50 orang, kita semua tahu yang kita mungkin sesuai, mungkin tak sesuai. Tengok pada jiwa dan perasaan kita. Okey ke aku kerja mengaji? Okey tak aku kerja untuk sampai 55? Tak salah sebenarnya. Okey je kalau kita sesuai dengan jiwa tersebut. Jadi yang saya nampak utama ialah bila saya makin tinggi position, kita makin tinggi KPI, kita dah capai sesuatu. Tapi dari segi kepuasan tu dia macam dia lack of satisfaction. So itu yang saya nak gambar di sini lah. So of course sebab saya percaya kita semua kita ada cita-cita besar. Kita nak ada rumah yang agak okey untuk family, dan kita nak, of course, kita nak ada kereta yang okey. Dan bila kita ada ramai family dan kita nak spend masa bersama dengan anak-anak tu lebih berbanding kalau kita bekerja ke office ni, mungkin kita ada kekangan masa kan. So pagi dah kena keluar, lepas tu malam kadang-kadang macam saya kerja dulu pukul lepas maghrib, lepas isyak baru balik, dan kadang of course bila balik tu ada lagi bebanan kerja yang kita bawa lah balik ke rumah. So itu memang standard lah. So bila saya keluar daripada dalam pekerjaan dan saya fikir saya seorang graduate undang-undang dan saya seorang yang tiada pengalaman dalam bidang kewangan. Jadi saya perlu, sebab sebelum ni kan saya pursue master dalam human resource management, sebab saya specialist dalam bidang HR dan IR relationship kan. So jadi sekarang ni saya kata saya kena pursue dalam bidang kewangan. So tahun 2012 bila saya resign 2011 2012 saya sambung ke course under INFIN, Islamic Financial Planner, dan saya
dalam masa setahun. Alhamdulillah saya complete, dan 2014 ni adalah saya punya graduation untuk Islamic Financial Planner. Bila kita enroll course Islamic Financial Planner, kita diberikan pilihan, bukan diberi pilihan, kita ada peluang untuk sama ada kita join financial planning advisory company. Dan kita akan attach pada company itu, dia macam legal firm, macam audit firm semua. Kita attachkan resume kita dekat situ, dan kita boleh mempromosikan pelbagai produk-produk takaful, insurance, unit trust semualah. Dia macam one-stop center. Ataupun kita join TAT agency, macam yang saya buat sekarang ni. Saya join TAT agency, maksud saya join satu takaful betul. Saya tak boleh mempromosikan yang lain lah, so saya just fokus pada kerja takaful. So saya fikir dari segi kerjaya saya, asalnya memang saya berminat nak sertai satu firm tu, jadi saya boleh pelbagaikan sebagai servis. Tapi adakah saya berupaya untuk servis ramai klien dalam pelbagai bidang? Jadi saya fikir sebab tujuan saya keluar Merdeka Haji itu sebenarnya, saya nak benda yang saya buat tu bukan senang, tapi saya tidak lagi membebankan sangat. So bayangkan kalau saya join satu firm, actually bagus, orang muda baguslah. Dan kalau rasa macam dia, bila kita klien ramai dan kita banyak bidang-bidang kita nak servis, so dia mungkin nanti akan membeban, kecuali kita ada staff yang kita boleh bantu lah. Tapi saya tengok dari segi career path dekat Malaysia ni, saya tengok time tu adalah saya tengok orang-orang yang bersama-sama dengan TAT agency. Contohnya leaders dekat Prudential, leaders dekat Takaful Ikhlas, mereka lebih berjaya sebab mereka lebih specialist dalam satu bidang takaful saja. Sebab tu saya pilih untuk kekal bersama-sama dengan Great Eastern Takaful. Tetapi saya fikir bila saya buat dengan takaful, saya perlu ada satu media marketing yang mana lebih mudah untuk kita penetrate market. So kalau sebelum ni banyak orang gunakan offline, banyak orang gunakan booth, call calling semua. Dan in fact benda pun saya belajar daripada diri saya yang awal dulu kan. Tapi saya fikir tahun 2012 ni tau, saya dah memang nampak, saya kata kebetulan time tu saya diberikan rezeki untuk rezeki pertemuan saya join berbanyak kelas marketing lah, especially yang internet marketing dengan orang muda sebenarnya. Saya join kan geng-geng yang jual produk fizikal. Lepas tu banyaklah sebenarnya, dan saya join saya ada attend kelas Azizun Rosman, cerita tentang internet marketing, cerita tentang personal branding. Jadi saya start buat dengan cara saya tersendiri. Dan itu saya buat, saya kata saya kena gunakan Facebook. Time tu saya gunakan blog juga, blog ahmadhumaidi.com. Sampai sekarang masih ada lagi blog tu. Cuma dah bersawang lama lah sebab saya tak update lama. Tapi blog tu sebenarnya telah menghasilkan banyak leads, referral untuk saya. Time dulu lah sebab Facebook, social media tak berapa power lagi kan. So saya guna blog dan saya guna Facebook fanpage time tu Ahmad Humaizi. Sekarang pun masih lagi fanpage Ahmad Humaizi. Dan bila saya banyak share, dan kebetulan bila saya belajar IFP, kita kena banyak buat assignment. Jadi saya two in one lah sebenarnya. Bila kita buat assignment, kita pun post dekat blog kan. So benda ni dia menarik sebab time tu tak ramai lagi yang penulis yang suka menulis tentang financial ni. Masa tu memang ada nama besar seperti Irfan Khairi, Aziz Ali. Tapi of course bila TM ni nak panggil orang ni, mungkinlah dari segi bayaran ke masa. Jadi dia panggil saya. Skill saya lah sebenarnya. Kebetulan baru nak up dan dipanggil. So ditakdirkan ni dapatlah impact yang berimpact besar. So jadi bila keluar live, dan saya juga dipanggil untuk tulis artikel dekat Surat Khabar tahun 2014-2015 ni. So ini yang saya lebih seronok lah menulis berbanding dengan saya keluar live tu, dia agak challenging sikit lah kan. So bila menulis Surat Khabar ni, banyak juga artikel saya tulis tentang kewangan, dan yang saya suka artikel ni yang saya paling gembira lah bila saya diberikan peluang untuk menulis tentang takaful. So saya rasa memang tak ramai yang boleh, memang tak banyak peluang diberikan oleh penulis kewangan ni untuk menulis tentang takaful. Jadi bila dapat keluar ni, dapat share ni, alhamdulillah saya syukur sangat sebenarnya. So itulah sedikit tentang saya. Alhamdulillah apa yang saya rancang untuk saya buat daripada online, daripada saya berhenti kerja dulu, saya kata saya kena buat cara yang lain daripada lain. Sebab saya pada usia saya berhenti kerja umur saya dah 35 tahun. Jadi untuk saya keluar face to face, untuk saya keluar buka booth, dan saya pun kebetulan saya Rizal tu pada level saya senior manager, agak suka untuk saya menebalkan muka ni untuk pergi jumpa orang direct. So saya kena fikir cara lain. Itu saya belajar buat online kan. Jadi cara yang kami buat di Alhambra ataupun dulu, pemula ni memang ada bermula pada online. Cuma penerimaan online dulu dia agak kurang. Orang lain agak skeptikal tentang online. Cuma pada tahun 2020 ditakdirkan Allah bila berlaku COVID itu jadi macam
company pun dah support online. So jadi macam kita lebih lagi menggunakan online, bukan lebih 100% dah consider online sekarang ni. So tentang saya sekarang ni saya cerita kenapa anda patut consider kerjaya sebagai seorang pruning takaful. Kan. So kalau kita cakap tentang financial planning ni sebenarnya terlalu broad, luas kan. So of course bila kita bekerja, kita menghasilkan harta, kita sewang dan kita menyimpan. Kita simpan, kita kumpul, kita simpan dekat ASB, kita simpan dekat tabung haji. Lepas tu kita belanja lah. Itu sepatutnya simpan dulu kita belanja kan. So kita liquid simpan dan belanja. Dan ramai orang sebenarnya dia skip. Dia terus pergi melabur. Pergi melabur situ, melabur sini, melabur dekat tanah semua kan. Dia lupa tentang sebelum melabur sebenarnya kita ada satu perlindungan, protection perlindungan kan. So ini yang sebenarnya yang tugas seorang ejen ataupun pruning takaful ni, kena memberi kesedaran lebih pada orang ramai. Kita perlu ada satu protection untuk kita protect kan sebelum kita melabur. Lepas tu of course kita ada punca dari segi zakat. Setiap bulan ada zakat pendapatan, tahunan zakat simpanan dan of course faraid distribution lah. Inilah konsep asas perancangan Islam yang mana saya sendiri belajar semasa saya buat IFP. Dan untuk seorang pruning takaful, ejen takaful ni sebenarnya kita fokus pada memberi kesedaran tentang protection perlindungan. Sebenarnya tak susah pun sebenarnya, ini saja yang kita nak tekankan. Tetapi of course kita kena tahulah yang semua part-part lain ni kan. Jadi untuk at least kita advise klien kita secara betul. So dalam konteks seorang takaful advisor, kita niat kita adalah sebenarnya untuk manfaatkan apa yang kita ada sekarang ni dari segi knowledge kan, kita berupaya untuk bercerita pada orang, kita nak bantu orang. So inilah sebenarnya bila kita ada niat nak bantu orang, kita tak risau tentang, kalau ramai risau tentang objection, rejection dalam bisnes kan, orang kata, saya tak sukalah jadi ejen takaful, orang reject, nanti orang tak nak berkawan dengan saya. Dia konsep yang bila kita nak bercerita benda kebaikan ni, bukan saja takaful. Apa benda kita nak bercerita kebaikan, dia akan dapat rejection. So cuma sekarang ni kita terlalu personal sangat orang reject, seperti itu susah. Tapi kalau kita fokuskan kepada apa yang nak cerita kepada orang tentang hibah takaful. Apa sebenarnya hibah takaful, manfaat daripada takaful tu boleh dihibahkan kepada family. So hibah adalah bentuk kita hibah dalam bentuk duit. Kita tak hibah dalam bentuk fizikal aset rumah, tapi kita hibah bentuk duit. So berapa kos untuk kita hibahkan duit kepada orang tu, sebenarnya dia amat murah. Berbanding kalau orang tu mungkin dia simpan duit, dia nak, contohnya kalau kita simpan kan RM100 setahun dapat RM1,200. So 10 tahun mungkinlah dapat RM120,000 kan. So jadi macam dalam konteks hibah takaful ni, kalau dekat duit takaful berhad dalam RM50 sebulan dah dapat RM10 juta ataupun RM250,000. So dalam dia cepat penyediaan aset ataupun penyediaan hadiah dalam bentuk duit itu terlalu cepat dalam konteks takaful. Itu dipanggil financial risk management. Sebab tu dalam takaful ni katakanlah 100 orang yang sertai takaful, taklah 100 orang meninggal. So mungkin ada 5 hingga 10 orang meninggal. So dipanggil financial risk planning. Antara sama-sama peserta takaful kan berkongsi risiko. Next adalah ini yang paling famous, yang mana orang kadang-kadang orang tak suka, kalau tak suka orang-orang muda lebih fikir tentang medical card. Kesedaran orang tentang medical card sekarang amat tinggi sebab kita tahu orang lebih suka keselesaan di hospital swasta berbanding dengan government hospital. So hospital swasta ni memang banyak hospital swasta, jadi hospital swasta pun kalau orang yang biasa pergi hospital swasta, first dia tanyalah ada medical card tak? So ini yang sebenarnya biasa. Sebab tu medical card ni macam kira hot product lah, dan alhamdulillah dekat Ejen Takaful kita banyak produk, pelbagai produk, sama ada produk ada saving, tak ada saving, memang kita boleh bagi dekat klien lah. Dan of course yang ketiga ialah income replacement. Ini adalah konteks kalau orang kena sakit kritikal itu kita dapat satu bentuk pampasan duit, yang mana kalau kita boleh sediakan kepada family atau kepada orang yang dilindungi itu untuk di cover pendapatan dia kan. So inilah ketiga-tiga ni kita selalu gunakan idea macam mana kita nak bantu orang di segi financial risk planning kan. So dari segi tuntutan claim dekat agensi kita sendiri, alhamdulillah banyak dah sebenarnya claim. So kalau dulu masa saya awal-awal saya buat tu macam susah nak cari testimoni, bukan testimoni sendiri, maksudnya testimoni klien lah. Memang testimoni sendiri pun adalah saya dah masuk buat semua kan. So ini adalah yang terbesar yang saya, klien saya sendiri yang masuk buat, yang dia dapat guarantee letter, maksudnya dia tak perlu bayar pun sebenarnya, Ejen Takaful bayar untuk claim. Berapa kos rawatan? Dia bukan
4,000 bukan 40,000, bukan 40,000. Tapi dia punya kos adalah 468,000 bukan 10 tahun. Kos dia adalah selama berapa hari? Selama berapa hari? Siapa boleh tengok selama berapa hari? Dia punya berapa hari dia masuk ward. Dia dekat ICU selama 38 hari. Dekat ward biasa 5 hari. 43 hari dalam ward. Dia punya kos rawatan 468,000. So ini bukan setahun tau. So kalaulah medical card yang orang-orang lainnya ada, di coverage dia hanya 60,000, 100,000 orang, dia terpaksa bayar sendiri. Tapi berbeza dekat Crystal Takaful, kita punya plan ni memang luar biasa hebat. Oh, ini macam cerita macam ni kan. So yang betul pun, sebab inilah plan ni, you punya medical limit setahun lah 1.32 juta. Klien saya ni bayar hanya 150 sen, 100 ringgit 50 sen saja. Saya ni macam menjual live kat Facebook lah kan. Betul. Plan kita memang murah. So plan dah tutup lah sebab murah dia tak bakal lama kan. Tapi sekarang pun ada lagi plan yang murah, coverage yang tinggi. Jadi rasa macam happy sebab kita boleh provide this kind of benefit bagi kita. Maksudnya kita telah membawa orang untuk menyertai plan medical card sendiri, dan true enough benda ni betul, tak tipu. Dan medical card ni nak kata lama tak lama, dia baru saja 2 tahun 3-4 bulan. So dia masuk sebab kalau dia ada komplikasi kencing manis kan. So kalau kita dengar dekat luar sana banyak isu yang tak bayar GL decline semua. So dekat Gap B ni alhamdulillah, so kita cover. Tapi dia adalah tempo-tempo dia kan. So bagi anda yang baru masuk, nanti kita akan ajar macam mana cara sebenarnya untuk deal dengan klien kita. Tapi ini okey, alhamdulillah dapat GI kan. So dari segi claim kematian, kita dah banyak claim kematian 1,500,000 semua kan. So ini adalah untuk claim kematian 1 juta. Lepas tu ini claim hibah takaful juga yang baru saja disertai dalam masa 7 bulan. Jun 2020 dia meninggal kemalangan 2021, dan alhamdulillah waris dapat tuntutan sebanyak 1.02 juta lah. So juta-juta ni tau, bukan 10,000, 20,000, juta-juta. So dia punya caruman RM235 saja untuk yang ni lah. So plan ni kan. So lepas tu critical illness claim pun dah ada, critical illness untuk compensation income semua lah. Jadi sekarang ni kita tengok kat sini claim ni lah real kan. So inilah sebenarnya tugas kita sebagai seorang penderita takaful, bakal penderita takaful ni sebenarnya untuk kita bantu orang lain yang dapat manfaat. Bayangkanlah kalau kita tadi kan 7 bulan baru start takaful, family dapat pampasan 1 juta. Memang sedih lah kehilangan seorang parent, seorang ayah, suami kan, tapi dapat duit 1 juta tu alhamdulillah. Saya sedia post kat Facebook, orang lelaki kalau meninggal dia sibuk cari isteri baru untuk membesarkan anak, tapi kalau perempuan, kalau suami meninggal dia tak sibuk cari suami baru, dia akan sibuk cari income untuk besarkan anak. So sebab tu sekarang ni kalau saya lah, sebab tu klien saya ramai perempuan. Kalau saya akan paksa, kalau saya perempuan, saya akan paksa suami ni untuk ambil takaful. Dan bukan saja kita tahu benda ni, sebab hak perempuan ke atas faraid juga hanya 1/8 saja kan. So tak banyak lah sebenarnya. So jadi market memang besar sangat sebab benda ni, kematian itu satu benda yang pasti kan. Jadi bila kita bantu orang lain, so inilah next ni. Kita nak bantu diri kita sendiri untuk jana pendapatan. So kalau tengok tadi kat Facebook saya share bagaimana orang buat online 100% after few years dapat income berbelas ribu. Ini agent kita sendiri ya. So sekarang ni nak mengajak you all semua boleh jadi seorang penderita takaful, boleh jadi seorang usahawan takaful. Sebab kita adalah seorang daripada kerjaya sebagai seorang agent, kita boleh bina sebagai satu bisnes. Bisnes boleh jadi seorang unit manager, group manager, kita boleh jadi seorang, kita ada agensi sendiri, so kita dah boleh run the agency, so dia sebagai satu bisnes. Dan potensi pendapatan, berapa potensi pendapatan yang besar dan berapa keuntungan. So ini yang saya akan share lah. Kita punya commission produk untuk takaful, setiap satu produk ada commission untuk 6 tahun. Maknanya satu klien tu dapat sehingga 6 tahun. Of course percentage dia berbeza-beza ikut tahun lah. Dan ada medical card yang ada produk yang selamanya yang dapat commission, itu medical card standalone. Saya klien bayar, dapatlah. Dan range commission antara 10 hingga 30%, 10% lah untuk medical card yang standalone ni. Yang lain basically 30%. Dan total commission untuk satu produk ni yang saya pernah berikan ni, total untuk satu klien kita dapat sebanyak 120%. Kalau kita tanya di luar sana, apa sebenarnya produk yang kita boleh dapat, apa sebenarnya keuntungan yang dapat 100% keuntungan? Susah sebenarnya. So bukan susah, tak banyak dan perlukan modal yang besar. Tapi dalam takaful ni, satu plan ni modal dia tak besar pun sebenarnya.
Sebab kalau kita dah ada knowledge, modal kita dah knowledge, ilmu untuk bercerita, dan kita dapat ambil 20% daripada satu-satu produk. So ini adalah daripada kerjaya kepada seorang businessman, pada seorang business owner. So inilah sebenarnya kita punya level untuk dalam industri ini. Pertama, untuk bila sertai industri ini, kita disertai sebagai seorang ejen. So ejen dalam masa 2 tahun jadi ejen, tak kisahlah 2 tahun ke, paling awal 2 tahun untuk naik pangkat ke unit manager. Kan? So ada orang 3 tahun, ada orang 5 tahun. So saya tak paksa dan saya memang selalu bercakap, inilah bergantung pada keupayaan diri kita sendiri untuk kita set. Bila kita nak go to the next unit manager. Sebab bila kita berada level unit manager, kita dah ada group yang mana kita boleh grow, kita boleh bantu group kita juga untuk jana pendapatan. Dan of course daripada unit manager ke group manager masa 3 tahun dan kita boleh naik ke group manager. So group manager adalah the highest ranking dekat Takaful. Dan of course bila kita group manager, kita macam saya sini, saya tak risau untuk lahirkan lebih ramai unit group manager. So tadi saya update dekat Facebook, pada usia saya 55 tahun lagi 10 tahun, saya nak lahirkan by that time, bukan nak lahirkan, by that time saya telah ada 50 orang group manager. Hopefully saya boleh lahirkan lebih ramai sebenarnya, sebab niat kita nak lahirkan semua yang berada join ni, dia jadi GM dan dia jadi seorang jutawan, hartawan dermawan. So dari segi potensi income insyaAllah semua boleh. So dari segi potensi income, of course kalau agent ni level income ni tak banyak lah. Bukan tak banyak, maksudnya dia punya variable income dari 2 je. Dia dapat basic commission dengan production bonus. Tapi bila jadi unit manager, basically dia dapat semua apa yang group manager dapat, kecuali untuk unit manager dia tak ada agency maintenance office. Di Great Eastern Takaful Berhad, sedikit berbeza sikit. Kalau kita diberikan GM, kita ada agency office kan, so kita dibenarkan untuk, memang kita dibenarkan, kita diminta untuk buka office di mana-mana saja tempat kita suka. So kita boleh pilih lah office dekat rumah kita kan. So di sini bila kita buka office, company akan berikan kita allowance maksimum sebanyak RM5,000 sebulan. So itu adalah untuk kelebihan jadi seorang group manager lah. So untuk unit manager di GM ni basically dia punya variable income sama, dapat deferred benefit, overriding, production bonus semua lah. Okay, kenapa? Sekarang ni saya dah cerita sedikit tentang kenapa perlu pilih Kejaya sebagai seorang usahawan Takaful ni. Macam saya cakap tadi, pertama ialah kita bukan saja nak bantu diri kita untuk seincome kita, untuk pendapatan kita, tapi juga kita, utamanya sekarang ni bila saya nampak kita boleh bantu orang lain kan. Sebab saya dah ramai, dah beribu orang klien ni dalam masa 10 tahun. So saya berasa macam bukan kata happy atas kesakitan orang, tapi kita rasa macam inilah sebenarnya saya cerita tentang satisfaction tadi. So kalau saya bekerja menggaji, lu memang satisfied, tapi satisfaction yang berada dekat sini berbeza. Sebab bila kita boleh tengok, bila kita boleh berjaya bantu dari segi claim. Memang kita bantu claim, bantu family, anak-anak kecil yang family, isteri dapat duit pampas yang besar kan, untuk dia meneruskan kelangsungan hidup dengan anak-anak lah. So kenapa pilih Great Eastern Takaful Berhad? Saya selalu cakap, bila orang tanya saya, semua Takaful operator lah yang terbaik kan. Of course, dia tak ada Takaful ni buat yang biasa-biasa. Tapi kalau macam Great Eastern Takaful Berhad ni, dia adalah satu company yang strong in name, Great Eastern, based dekat Singapura, dan bila wujudnya Great Eastern Takaful ni berdasarkan usaha-sama antara Koperasi Tentera, Great Eastern Holding dan juga OCBC Bank. So kita backup by OCBC Bank lah. So dilahirlah Great Eastern Takaful, yang mana Great Eastern Takaful, Great Eastern Life ni nama macam sama, tapi sebenarnya dia berbeza dari segi entiti. Of course berbeza lah, sebab kita adalah company yang diberikan lesen Takaful oleh Bank Malaysia. In fact, operasi kita di Menara GE pun berbeza dengan Great Eastern Life. So dari segi Indonesia memang dah banyak Great Eastern Takaful. So inilah senior management team yang terbaru, ni CEO kita Cik Syarul Razlan. Dan tahun rekod ini 2021 saya belum ada lagi. Ini dah rekod yang kita telah bantu rakyat Malaysia. So banyaklah sebenarnya, dah berbilion, dah berapa bilion kan, claim dah berapa juta, berpuluh juta bantu claim. So dari segi ranking, sini tak ada. Okay, Great Eastern Takaful alhamdulillah ini adalah 2020, tapi last year pun actually maintain rekod yang sama. So nombor 3 lah, nombor 3. So belum lagi nombor 1, nombor 2 insyaAllah very soon. Tapi pada saya sebenarnya ranking ni satu hal lah. Of course kami sampai ranking, tapi yang penting kita sendirilah. Sebab kita punya bila kita berada ni, apa sebenarnya kita boleh bantu orang, itu sebenarnya pentingnya.
So inilah inisiatif MySalam, semua orang tahu. MySalam adalah yang government membagikan projek dekat Great Singapore untuk bantu orang-orang yang memerlukan inilah perlindungan. MySalam ni dia bagi free protection kan. Okey, seterusnya selalu saya simpulkan company sebenarnya adalah secondary sebenarnya, bukan secondary maksud penting company, tapi kalau kita kata company yang satu company itu terbaik, dia tak akan lahirkan 100% successful rate agent kat situ. So sebenarnya tak, jadi setiap company kita ada ratio, success ratio dia. Dari industri takaful ni sama, lebih kurang sama. 30 to 40% agent berjaya. So dekat Great Eastern ke, dekat EA ke, dekat PRU ke, dekat Ikhlas pun sama. So sekarang apa yang penting ialah of course dari segi produk, dari segi kita sendiri dan juga dari segi ini sebenarnya next point penting. Kenapa kita join agensi ni adalah sebab agensi ni yang akan membantu yang grow kita, especially saya bila saya sebelum saya melibatkan di dalam bidang full time tahun 2012 dekat Takaful, dekat Great Takaful, saya pernah dulu cuba nasib join beberapa Takaful operator lain. Dan saya tengok dari segi mungkinlah zaman dulu dari segi facility system kurang kan. So jadi saya banyak belajar, saya kata one day bila aku ada agensi sendiri, saya nak providekan satu benda berbeza. Berbeza dari segi bagaimana support kepada part-timers. Sebab pada saya tak semua orang berkemampuan untuk terus menjerumuskan diri dalam Takaful ni secara full time. So bila part time ni diperlukan support yang strong daripada agensi untuk bina develop kerjaya dia. So ini sebenarnya kita buat dari segi kita punya structure agensi GM, dan kita ada UM dan aspiring manager, dan kita ada introducer maksud dia belum lagi jadi aspiring manager ataupun UM, dia telah pun introduce bawa agent sebab untuk kenaikan pangkat lah. Dan saya nampak apa yang saya terapkan, saya perlu sebab untuk saya sendiri manage agensi baru ni, saya perlu delegate. Kita ada staff, agensi ada staff, kita panggil business development agency, agency. So BDA ni akan bantu agensi baru especially untuk dari segi support new business, dari segi support untuk submit case, quotation semua. So setiap ejen baru yang join Alhamra, mereka akan diesankan kepada BDA ni lah, akan bantu mereka lah. Okay. So itu dari segi dari agensi structure support. So kini next adalah dari segi bagaimana kita nak bagi training pada ejen ni, sebab bila ejen baru masuk, benda yang paling penting ialah train coach kan. So kalau sebelum ni, sebelum COVID, kita banyak jumpa, saya limitation untuk saya rekrut ramai dan juga satu Malaysia tu agak limit lah sebab saya kena jumpa one to one. In fact dulu saya sudah pergi Johor, saya pergi Penang sebulan sekali. Tapi sekarang ni bila dah COVID, kita dah terbiasa dengan online, dan saya memang harap sangat-sangat orang yang join malam ni kita kena biasakan diri kita online, sebab kita punya training online, material support semua kebanyakannya semualah online. So kena biasa untuk belajar secara online. Pada saya ini adalah satu peluang yang bagus sebab kita boleh belajar at any time from anywhere kan. So ikut masa kita, especially part-timers kita training mungkin kadang-kadang kita buat malam, part-timers tak boleh join sebab ada kerja. So boleh tengok recorded training yang kita buat dan boleh tengok kemudian. Dan saya juga ada recordkan banyak training dan saya recordkan, saya masukkan, dan part-timers saya siap bagi list untuk part-timers ataupun agensi untuk tengoklah. So contoh kat sini lah, kita dah pecahkan training kita pada topik-topik. So ini sebenarnya untuk permudahkan ejen baru. Sebab kita memang ada training untuk rookie. Contoh untuk bulan ni kita buat minggu depan training kan, live training untuk 5 modul sebanyak 5 malam berturut-turut. Tapi ada juga ketika kita tak paksa, mungkin ada ejen yang boleh, ada yang tak boleh masuk. So boleh tengok kemudian nanti untuk recruit training. Dan untuk menyenangkan ejen, so kita dah buat title macam ni. Ini adalah title yang memang dah khusus. Jadi kalau nak tengok tentang pemasaran, nak tengok tentang produk, tengok topik-topik umum, ada kat sini. So bergantunglah pada ejen itu untuk belajar. Kalau nak cepat bertindak, kena cepat belajar. So cepatlah sebenarnya dapat bantu orang, dan cepat dapat bantu di sini untuk earn income. So dari segi itu dari segi akademi Alhamra, training support untuk ejen baru dan juga ejen lama. Sekarang ni benda yang agak mencabar untuk seorang ejen baru juga ejen lama kadang, especially part-timer, marketing materials. Kita nak buat sendiri boleh, tapi dia akan take time, kadang tak sempat waktu kerja semua kan. Jadi kita dah provide, ada staff yang bantu provide setiap hari. Staffnya akan provide marketing material untuk ejen. So sebab memang kita menggunakan medium sosial media 100% kan, jadi sekarang kena manfaat apa ni.
Kalau tak ada masa, tak ada idea nak post pun, kita boleh gunakan yang agensi dah bagi, just post je dekat Facebook ataupun IG. So next ialah benda yang semua benda penting ni, saya nak share semua penting. Saya nak cerita bagaimana agensi bantulah kan. Sebab inilah perkara yang jadi kekangan kepada ejen-ejen yang saya awal-awal rekrut dulu. Sebab saya dah start rekrut pada 2012 lagi kan. So saya nampak dari segi support macam saya pun, saya banyak buat personal sale sebelum ni lah. Awal-awal kan, sampai sekarang pun, tapi tahun ni kurang lah sikit personal sale kan. So bila kita buat personal sale, bila kita buat sale ni, Takaful ni melibatkan quotation. Ejen kita post, especially yang kita banyak gunakan sosial media ni, dia akan bertalu-talu orang minta quotation kan. Setiap hari memang dia minta quotation. Jadi saya nak createkan dulu, saya fikir macam mana saya nak createkan satu sistem yang menyenangkan saya, yang buat personal sale juga ejen saya, tim saya ni, untuk bagi info kepada bakal klien atau prospek mereka ni tanpa perlu susah untuk, kalau dulu buka desktop, laptop, sekarang ni buka iPad. Sebab benda tu takes time. Seperti orang yang bekerja kan, klien minta nak buka iPad dekat office, nak buka iPad kan. So kita provide, apa yang saya buat ialah bincang bersama-sama leaders, bagi idea apa sebenarnya yang selalu orang minta quotation. So inilah kita buat. Basically semua produk yang memang hot dekat Grace Takaful, kita buat quotation dah ready made. In fact ada script semua kan. So yang quotation ni bukan saja digunakan oleh direct group saya, tapi saya dah ada breakaway group manager pun enjoy quotation sama yang kita panggil, kita punya cluster group Wall Legacy. So berkata siapa-siapa lahir daripada tim Alhambra ni sampai bila-bila cuci-cuci dia, memang menggunakan sistem quotation sama untuk mempercepatkan proses bagi info pada klien. Sebab saya tengok kalau kita lambat bagi info pada klien, so mereka akan pergi pada orang lain. Sebab orang bila dia dah tanya quotation ni, maksud dia dah separuh kaki dah sebenarnya nak start Takaful. So bila kita cepat bagi quotation, dia akan bagus saja ni, cepat bagi quotation. So itu sebab itulah sebenarnya rahsia saya kenapa saya boleh buat sale dengan senang. Sebab saya gunakan Facebook, saya guna sosial media, IG semua, dan kita cepat bagi info pada orang yang minta quotation. So ini ready made, yang mana ejen baru of course masuk, kena belajarlah macam mana cara nak akses pada senang je sebenarnya, sebab kita dah buat Telegram channel kan. Dan saya percaya ramai ejen-ejen Alhambra sini dah guna ni, ramai dah dapat manfaat. Dah ada sebenarnya yang tak ada iPad pun, tapi sebab kalau dia ada quotation ni, mereka manfaatkan quotation ni. Okay. Lepas tu, of course kita ada cabaran kita dan tugas kita, saya kena cepat sekali, dah 40 minit kan. So kita kena, ini sebenarnya benda yang paling mencabar, sebab kita dapatkan trust ejen baru kan. Sebab tak semua orang terus dia gain trust prospek ini. InsyaAllah kita akan belajar, kita ajarlah sebenarnya bagaimana cara dapat trust di sosial media. Of course kena percaya pada diri sendirilah. Bila dah berada dalam industri ni, kena percaya yang kita boleh buat kan. Kita boleh buat, dan kita percaya kita kena cari orang yang kadang tak perlu jadikan saya sebagai idola pun, boleh jadikan kawan-kawan ya. Sebab saya tengok rookie ramai yang boleh buat, lebih cemerlang kan. So kita tengok kawan ni boleh buat, so aku pun boleh buat. But of course kita kena percaya tentang masalah kewangan lah, risiko kewangan. Jadi ini yang kita boleh bantu orang. Dan kita punya penetration rate Takaful ni masih rendah berbanding insurance conventional. So tugas kita sebenarnya agak tough untuk kita akses lebih ramai orang, sebab kita nak mengelakkan kesalahfahaman orang tentang Takaful. Dan kita tak nak nanti ada da'iyah orang-orang yang kata insurance conventional ni sama je Takaful. So menyebabkan orang Islam ni sertai pen insurer berbanding Takaful. So ini tugas kita yang beratlah sebenarnya. Dan kita mungkin tak mampu nak berdakwah dari segi benda lain. Dan tugas kita sebagai orang Islam tetap kita nak berdakwah. So ini sebenarnya pilihan kita untuk dakwah dalam Takaful. So penetration rate kita rendah ni sebabkan oleh kita kekurangan perolehan kewangan Takaful yang serius. Part time tak bermaksud you all tak serius. Part time pun serius sebenarnya. So kita kena serius dalam menyampaikan part time. Contoh kita allocate masa sehari dalam sejam untuk kita bagi penyampaian kita melalui Facebook lah, sosial media. Lepas tu kita kekurangan ilmu pengetahuan ini sebenarnya yang kita nak terapkan dekat Akademi Alhambra. Kena banyakkan knowledge, sebab saya percaya bila dah banyak recorded training video yang saya sampaikan juga group meeting semua, yang mana OAJ lama sebelum ni boleh dapat akses, walaupun belum lagi jadi AJ, bila masuk dah boleh belajar lah daripada orang-orang sebelum ni kan. So cepat proses pembelajaran dia. Dan ini sebenarnya budaya yang kita kena terapkan bila kita jadi seorang ejen atau pemerintah Takaful ni, kita seorang pendakwah. Kita mungkin tak mampu untuk berdakwah dari segi benda-benda lain. Contoh kita nak ajak orang
Kita kena cita-cita lah nak ajak orang masuk Islam semua kan. Tapi sama kita nak dakwah segi kewangan Islam pada orang-orang Islam kan. Dan bila kita ada mindset sebegini, kita akan jadi seorang warrior. Sebab kita tak risau orang reject. Sebab orang reject, sebenarnya tak reject kita pun. Reject sebenarnya sebab dia masih lagi tak dapat pemahaman tentang Islamic financial spending. So selepas COVID-19 ni, inilah 11 pekerjaan yang dijadi high demand dekat Malaysia. Yang berdua ialah ini kajian dijalankan oleh Politeknik, Kementerian Pelajaran Tinggi, College Community, Insurance Agent, daripada takaful ni nombor 2. Semua pun sebenarnya. Sebab dari segi rekrutmen, Alhamdulillah sendiri, kita dah rekrut, direct group saya 31 orang Januari, dan whole group dah rekrut sebanyak 40 lebih orang. So ramai sebenarnya berminat jadi ejen takaful. So kita dalam Alhamdulillah kita ada pelbagai range umur, muda, dewasa semua ada. 20-an, 30-an, 40-an, 50-an pun ada. Dan selalu saya cakap semua orang ada hak, ada peluang untuk berjaya as long as kita willing untuk explore, willing untuk bertindak kan. So inilah tim-tim kita lah kan. So bagusnya sekarang ni sebab Great Eastern Takaful Berhad, kita bagi chance untuk ejen-ejen ni dapat bukan saja commission produk tapi dapat bonus. Contohnya untuk ini adalah insyaAllah harap-harapnya bulan 4 dibuka lagi lah, Get Busy First kita panggil. Ini untuk part time. Yang mana part time ni berpeluang untuk dapat bonus insentif sebanyak RM500 setiap bulan on top of commission kan. So bila dah biasa 500 selama 6 bulan, so boleh pergi pada full time punya program Get Busy. Get Busy ni boleh dapat pendapatan sehingga RM7,500 setiap bulan lah bonus kan. So inilah path yang Get Busy sediakan. Ejen baru yang join ni untung sebab kita ada path yang menyebabkan kalau dulu zaman-zaman saya dulu dapat commission je, tapi sekarang dapat bonus. Ini on top of seperti bagi Get Busy First kan, program ni commission plus bonus. Lepas tu ini pun sama, dan sebelum dia pergi pada unit manager, dia dapat program Get Premier Leaders, ini pun dapat lagi insentif. So sehingga RM10,000 sebulan. So untunglah sebenarnya ejen baru ni kan. So kalau tanya susah kan nak jadi ejen takaful ni, sebenarnya dia kena bermula dengan syarat minimum SPM 5 lulus je, memang senang sangat. Dan of course nak kata challenging tak challenging pun, ramai je lulus sebenarnya TBE. Untuk exam TBE ni kalau sebelum ni saya bagi modul je untuk baca, tapi sekarang saya dah recordkan training, sebab training yang company buat di sebulan sekali. Contohnya bulan ni dia buat pada 25 hari bulan. So jadi macam kesianlah orang yang exam 20 hari bulan kan. Jadi saya recordkan, saya buat satu special group, FB group TBE Alhamdulillah. So jadi kalau mana-mana yang sertai dengan kita akan terus masuk ke group tu, dan you boleh belajar at any time. Bila-bila masa, 3 jam lebih training tu untuk tengok sebelum sit for exam. Of course training tu plus kena baca jugalah untuk fahamkan tentang konsep takaful. Jadi kebanyakannya adalah soalan tentang common sense lah. Jadi kena belajar dan kena baca dan kena faham lah. Tak perlu hafal pun sebenarnya untuk exam. Boleh saya katakan exam ni tak susah kan. Okey, iuran untuk exam sebanyak RM80 saja, dan kita ada MTA fee sebanyak RM30. So total cost untuk jadi seorang ejen ni hanya RM110 saja. So ini yang sebenarnya saya nak share malam ni. Siang tadi saya dah share dekat Facebook saya. Level saya nak share tentang pendapatan. Okey ke pendapatan ejen takaful ni? Ini adalah level ejen ya. So ejen ni adalah memang dia buat 100% online, tak jumpa orang kan. So average income daripada ejen ini, income terbaru Januari, Februari dengan Mac. Tengok kat sini kenapa income tak sama. Sebab of course tak sama, sebab ada kes mungkin dia close yearly, ada kes monthly. Tapi tengok consistent income sepanjang 3 bulan dan sepanjang 8 bulan. Kita dapat commissions 2 kali sebulan pada basically 5 hari bulan. Tapi ni sebab 5 hari bulan tu cuti, dapat 7 hari bulan. So dia dapat average income RM18,000. So kalau level ejen dapat macam ni, saya percaya dekat luar sana pun untuk dapat income sebanyak ini, dia perlukan ranking sebagai seorang senior manager. Dan Alhamdulillah, cara kita buat, memang kita buat online 100%. Ini memang tak jumpa orang, saya boleh. Bagaimana kita nak buat? Of course, bila kita dah sediakan satu sistem support, dan kita sediakan quotation semua, jadi permudahkan ejen untuk capai sebenarnya. Of course, dia tak senang lah kalau cakap kalau bulan pertama terus dapat RM80,000, tak mungkin. Sebab apa? Sebab kita bukan dapat income sekali RM80,000. Kita dapat konsisten. Cuma dia akan bermula sikit-sikit tapi dia akan grow. Residual income, dan dipanggil snowball effect.
So itu sebenarnya yang senampak yang berbeza industri takaful dengan industri jualan lain. So itu saja sharing saya untuk kali ini, dan lepas ni kita akan dengar sharing hebat daripada Dr. Ain. Kita punya Aspire Wager. Dan inilah real sebenarnya juga 100% online. So hopefully you all take note lah apa yang Dr. Ain share je lagi. Itu saja dari saya. Zai kena unmute. Sekejap. Okey. Kita terus kepada Dr. Ain je lah. Kita skip masa. Direct kepada Dr. Ain. Saya terus buka share. Sekejap saya share ni. Alright. Nampak kan? Okay, go. Ain. Dengar ke? Yes, dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, selamat datang ke Alhamra Group. Okey, buat semua rakan-rakan baru yang join pada malam ni. So, first kali saya nak ucapkan terima kasih kepada GM Maizi dan juga rakan-rakan takaful dalam Alhamra Group ni sebab sudi bagi peluang kepada Ain untuk buat sedikit perkongsian pada malam ni untuk Ain share kepada rakan-rakan baru ni. InsyaAllah satu hari nanti, mungkin dalam masa yang terdekat akan jadi peroding takaful. Kita bersama-sama lah jadi rakan seperjuangan dalam menyebarkan manfaat takaful kepada masyarakat lah. Okay. So Ain nak share kat sini macam mana Ain cipta pendapatan melalui bisnes takaful secara 100% online. Okay. So macam ni, Ain nak semua orang tahu macam GM Maizi tadi dia dah terangkan kenapa kena pilih Great Eastern Takaful, kenapa perlu pilih Alhamra Group. So kat sini memang Ain nak cakap memang betul Alhamra Group ni adalah sebuah agensi yang memang dah terbukti berjaya lahirkan banyak leader dan juga producer yang memang hebat-hebat di Great Eastern Takaful Berhad. Jadi kita dah nampak kita dah ada leader yang bagus, kita dah ada circle-circle yang positif. Jadi orang-orang, maksudnya bukan anda semua ni yang baru sertai pada malam ni, yang attend malam ni, saya rasa anda semua berada dalam track yang betul sebenarnya. Tak perlu macam Ain sebelum ni ambil masa yang terlalu lama untuk pilih operator takaful mana yang nak pilih, dengan agensi mana yang nak pilih. Jadi macam anda sekarang sebenarnya dah bertuah, anda dah duduk dekat dalam satu orang kata track yang betul sebenarnya, insyaAllah. Okay. So next slide. Yeah. Okay. Okay, macam ni. Ain buka sharing Ain pada malam ni, Ain tak tunjuklah income statement Ain kan, berapa yang Ain dapat, tapi melalui apa yang Ain gambarkan ni, Ain percaya semua orang boleh tahulah basically gambaran kasar berapa yang Ain dapat cipta dalam tempoh kurang 4 bulan, 2 tahun lah, setahun 8 bulan Ain berada dalam industri takaful ni, berapa banyak income yang Ain boleh dapat. Okay, income ni bukan sebulan je, dia setiap bulan. Dia adalah macam GM Maizi cakap tadi kan, kadang-kadang kurang sikit, kadang-kadang lebih sikit. Jadi ini adalah portion yang Ain dapat buat daripada income takaful. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Ain bergerak secara full time dalam bidang takaful. Bermula dengan zero income. Memang totally depend pada income suami. So suami Ain seorang pensyarah di UTM dekat Melaka. Okay, jadi kalau kata contoh Ain tak bekerja pun alhamdulillah kehidupan tu biasa, macam mencukupi je. Tapi Ain percaya kat kita kat dalam ni sekarang ni kan, dalam session sekarang ni, kita semua sebagai seorang isteri, ibu, anak, memang ada impian masing-masing yang kita nak gapai macam tu. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang Ain buat. Ain jadikan industri takaful ni sebagai satu platform untuk Ain berjaya, buka ruang pada diri Ain untuk Ain berjaya, mengorak langkah lah. Kata memang kejayaan tu tak akan datang tiba-tiba, tapi kita sabar dan konsisten, insya
insyaAllah kalau kita buat, kita akan dapat hasil. Okey, kalau tengok kat sini Kim, daripada income takaful, Ain letakkan 20% daripada apa yang Ain dapat sekarang untuk mak dengan ayah. Memang mak dan ayah ni tak minta, tapi sebab diorang adalah supporter terkuat Ain daripada kecil sampai besar. Jadi apa yang Ain nak selalunya akan dapat lah. Diorang akan sokong nak sambung belajar ke macam-macam lah. Jadi memang orang kata ini adalah satu tanda penghargaan untuk diorang. So kalau kata contoh gaji Ain, kalau kita kira pendapatan lah sebab bekerja sebagai pemerintah kafur ni kita based on commission kan. Jadi kalau kata pendapatan Ain dalam masa tu 4,000, so 800 tu memang portion untuk mak abah lah. So kalau semakin bertambah, makin bertambah lah. Jadi Ain sentiasa berusaha untuk tambah supaya Ain boleh bagi lebih kepada mak dengan ayah Ain lah. Selain tu Ain dah konsisten, dah berapa bulan memang Ain dah konsisten untuk menyimpan. Simpanan ni mungkin untuk kegunaan macam contoh nak pergi travel ke, of course lah tabung haji ni memang kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Kalau direzekikan, memang itulah tujuan utama. Daripada income takaful ni, Ain boleh menyimpan secara konsisten banyak ni. So memang tak usik lah, selalunya memang tak usik lah. Kalau kata untuk untuk sakit-sakit apa semua, contoh kita ni memang sentiasa diduga, tapi kita tak minta untuk kita sakit. Cumanya macam GM Humaizi cakap tadi, kalau dalam satu pengurusan risiko, dalam piramid pengurusan risiko, benda yang terpenting sekali adalah protection untuk diri sendiri. So kita tak kisahlah kalau kita perlu minta kaful ke apa ke, kita sebenarnya kena protect diri kita. Jadi bila dah ada income ni, Ain first kali Ain buat sebelum Ain menyimpan, Ain dah adakan satu protection, ada medical card, ada papasan sakit kritikal, ada hibah. So kalau kata berapa apa kat Ain, kat family dah ada portion untuk diri masing-masing. So kalau kata hibah tu hadiahkanlah untuk family. Semua orang, untuk adik-beradik pun Ain dah letak, untuk mak ayah apa semua. So bila dah complete, Ain buat untuk diri Ain juga, income replacement. So kalau jadi apa-apa, minta dijauhkanlah, na'udzubillah min zalik. Tapi itu yang Ain buat bila Ain dapat income daripada takaful ni. Okay, so lebih-lebih tu memang belanja. Contoh kita kan tambah-tambah perempuan banyaklah keinginan dia. Kita bukan nak beli benda-benda yang branded apa semua, tapi kadang-kadang nampak tu teringin apa semua. Jadi ini adalah perbelanjaan peribadi, ini adalah portion yang Ain sediakan setiap bulan untuk diri Ain. Selain daripada protection takaful, simpanan lain lepas tu untuk anak-anak. So yang kat sini yang datang malam ni memang Ain percaya memang semua dah ada anak-anak. Jadi tahulah diorang kan kalau kata pergi sekolah, balik sekolah kan adalah nak singgah kedai apa semua. Jadi benda-benda macam tu Ain tak boleh nak cut. Permintaan anak selalunya makanan. Jadi kita tak boleh nak cut, nak kurangkan perbelanjaan. Apa yang kita boleh buat adalah increase kita punya income. Ain tak nak sekat rezeki anak-anak, selalunya Ain akan tunaikan. Jadi generally memang banyak ni lah Ain spend untuk anak-anak. Jadi tak boleh tak boleh nak cut budget untuk diorang, tapi kita kena boleh increase. So macam mana kita nak increase dalam bidang takaful ni? Pendapatan adalah unlimited. So kita tentukan sendiri berapa banyak kita nak. Macam mana kita nak tentukan? Kita kena usahalah, dan setiap usaha kita kena yakin mesti akan ada hasil dia. Dan macam mana Ain buat? Memang macam yang GM Zahir dengan GM cakap tadi, memang 100% online lah. Dengan keadaan sekarang ni sebenarnya dibawa hikmah tau. Tak perlu offline, kita online je kita dah boleh generate income. Okay, dan ni alhamdulillah ini adalah kereta. Ni kereta mampu milik lah. Kereta mampu milik yang Ain dah beli tapi belum dapat lagi. InsyaAllah dalam masa yang terdekat lah. So ni kereta yang mana Ain dapat daripada income takaful dan akan digunakan juga untuk uruskan yang kata nanti kalau kata ada melibatkan apa-apa tentang klien, dan inilah yang Ain akan gunakan. Macam tu untuk kereta untuk family dah ada dah. Alhamdulillah selesa. Yang itu suamilah yang semua yang ni kan. Tapi untuk Ain sendiri, inilah antara benda yang Ain boleh capai. Ain nak semua orang nampak gambaran kasar apa yang Ain boleh buat dengan income takaful. So maksudnya income ni kira second income lah, second income dalam family Ain. So macam income utama daripada suami dan income kedua tu daripada Ain. Tapi income kedua ni memang totally Ain guna untuk orang kata bebas lah. Ain nak buat apa, Ain buat. Suami tak kacau.
Dia pun kadang-kadang sebenarnya dia pun tak tahu berapa income Ain. Jadi dia pernah lah sekali ditanya sebab dia nampak Ain rancak sangat berbelanja kan. Jadi dia macam confused lah. Dia cakap ada satu masa dia tanya Ain, Ain pula dia kata Mama, dia tanya Mama ni berapa dapat daripada takaful, nampak macam belanja macam rancak sangat. So Ain cerita. So dia pun macam agak terkejut lah. Dia pun tak sangka yang bila Ain melibatkan diri, Ain boleh dapat sebanyak tu. Macam itulah. Okay. Next. Ni okay. Ni sedikit tentang diri Ain lah. Kita cepat sikit lah sebab takut apa 10. Okay, 10. Okay, Ain anak kedua daripada 3 adik-beradik. Okay. Merupakan pemegang ijazah ni dalam bidang kejuruteraan kimia kat UMP. Lepas tu Ain sambung master, lepas tu Ain kerja Ain jadi sales engineer. So nampak kat sini kan Ain dah pernah buat sales, tapi pendekatan dia lain, dia offline. So tak kena dengan jiwa Ain sebenarnya. Sebab tu masa mula-mula nak join takaful, Ain pun ragu-ragu juga sebab Ain pernah orang kata resign daripada bidang marketing, sales dengan marketing ni. So Ain tak rasa Ain boleh buat macam tu. Tapi sebab bila kerja kita sales engineer ni, Ain bergerak dari kilang ke kilang, so jumpa offline. Jadi benda tu mendatangkan macam satu perasaan tak selesa. Lepas tu kita kena jumpa dengan macam-macam ragam orang apa semua. Bukan Ain tak boleh buat, tapi mungkin masa tu muda lagi kot. Jadi mungkin orang kata tak ada pengalaman. Jadi Ain keluar Ain sebab lagi satu Ain punya cita-cita sebenarnya jadi seorang pensyarah. Sebab tu Ain sambung master ke PhD macam tu. So Ain rasa macam Ain patut resign lah. Bukan Ain tak perform. Maksudnya masa buat jadi sales engineer tu, Ain dah datangkan 100,000 sales pada company masa tu. Tapi diorang minta Ain sambung. Cumanya Ain bagi alasan untuk Ain sambung belajar. Jadi diorang tak boleh nak buat apa. Diorang macam cakap, okay tak apalah, kalau sebab belajar you boleh pergilah macam tu. So Ain pergi, Ain sambung PhD. Kira macam bila dah nak dekat habis eksperimen. So dalam proses writing tu semua tu Ain kata kontak semula dengan ni lah, suami Ain ni lah. Okay. Kita orang sebenarnya kawan satu kumpulan penyelidikan lah masa dekat UMP. Masa tu dia dah berkeluarga apa semua. Lepas tu bila kata Ain jumpa balik lah masa Ain dah nak dekat habis PhD ni dalam proses writing. Jadi masa tu dapatlah dia bagi tahu isteri dah meninggal apa semua. Jadi masa tu Ain terbuka hati untuk mendirikan rumah tangga lah. Ain nak jadi, Ain rasa Ain boleh jadi mak kepada anak-anak ni lah. Jadi dan ini pun sebenarnya anak-anak ni sebenarnya adalah antara titik tolak kenapa Ain join dalam takaful ni. Dia orang sebenarnya yang antara sebab utama jugalah yang Ain join ni, Ain buat. Kenapa kalau orang tanya belajar tinggi-tinggi lepas tu keluar daripada bidang akademik, kenapa tak sambung je apa yang Ain dah buat? Ini antara salah satu. Kadang-kadang orang tak faham apa kita punya limitation. Jadi kita buat je, orang takkan faham tapi hasilnya kita akan dapat. So bila kita dapat hasil, orang diamlah. Maksudnya kalau kita dah berjaya, orang takkan macam tanya banyak macam tu lah. So Alhamdulillah sekarang dekat Great Eastern Takaful Ain dah dinaikkan pangkat pada tahun ni ke AU. Dan sekarang dalam proses untuk membina tim. Bina tim untuk lebih untuk bersama-sama lah bergerak dalam bidang takaful ni. So nak bergerak lebih jauh sebenarnya kita kena ada tim. Nak bergerak laju pergi seorang-seorang macam tu kan. Tapi itulah Ain pun nak semua orang yang ada dekat dalam ni sebenarnya rasa apa yang Ain dan juga pemerintah takaful lainnya rasa. Macam mana seronoknya dapat income, pendapatan daripada takaful ni. So tak susah pun sebenarnya. Kita memang bina branding kita sendiri melalui media sosial. Tak perlu kalau rasa tak suka nak jumpa orang, tak perlu jumpa. Sebab orang pun faham dengan keadaan sekarang, kita boleh close. Kita boleh Zoom, kita boleh macam-macam cara dia lagi kan. Jangan kita katakan tidak dulu sebelum kita mencuba. Kalau mungkin bukan kita cakap tak apalah aku tak ada rezeki kot dalam bidang ni. Tapi Ain percaya sebenarnya mungkin takaful ni sebenarnya rezeki daripada takaful ni sebenarnya datangnya Allah bagi untuk anak-anak. Jadi melalui Ain. Jadi Ain berusaha, so hasil dia Allah tentukanlah. Maksudnya kita berusaha je. Okay. Dan seterusnya
Yang ni I nak ucapkan terima kasih. Ni lah dekat kita punya MC ni, GM Zahir. Selain daripada GM Maizi dan staff-staff dan IO lah dalam agensi Alhamra ni, sebenarnya UM Zahir ni adalah orang yang terpenting yang berada, orang kata yang support Ain, yang guide Ain ni kan, macam apa, guide Ain daripada Ain kosong sampai sekarang lah. So dia akan pastikan Ain dalam track lah yang betul. So dia akan tanya apa yang Ain nak dalam bidang takaful ni. So dia akan pastikan kita bergerak lurus lah. Kadang-kadang ada bengkak-bengkok tu standard. Jadi dia akan betulkan lah. Dia akan bagi tahu apa yang betul, apa yang tak lah. Dia dah 7 tahun dalam bidang takaful dan banyak fasa-fasa. Dia Ain percaya banyak fasa yang dilalui. So sebab dia sabar dan konsisten. So Alhamdulillah Ain tahun ni banyak berita gembira, banyak impian dia dah tercapai. Daripada income takaful, dia dah kata dah dapat memiliki sebuah rumah hasil total income daripada takaful, mana rumah tu renovate apa semua yang sudah cecah jutaan ringgit lah. Dan juga ni semalam, ini gambar semalam ni sebenarnya fresh lagi, UM Zahir dah berjaya mendapatkan kereta idaman dia. Tahniah, dan Ain ambil ni sebagai inspirasi, bukan buat Ain juga, Ain nak semua orang boleh jadikan ini sebagai salah satu macam inspirasi untuk kita lah, untuk kita berjaya. Kita bukan nak tunjuk gah pada semua orang yang kita pakai kereta mewah ke apa semua, bukan. Sebenarnya setiap orang dia mempunyai big why, dia ada keinginan dan impian masing-masing. Jadi itulah sebenarnya yang kita, bila kita dah berjaya, kita ni lah, kita orang kata apa, bagilah sesuatu untuk diri kita, macam tu. So tahniah UM Zahir. Terima kasih juga sebab selalu orang kata pastikan kami anak-anak buah ni sentiasa orang kata tak lari lah daripada landasan, macam tu, sentiasa guide. Dan kalau nak tahu juga sebenarnya Ain dah nak dekat 2 tahun, setahun 8 bulan dalam bidang takaful ni. Hanya sekali je Ain pernah jumpa UM Zahir ni sebenarnya. So kalau kata sebab tak jumpa leader tak boleh nak berjaya, susah juga sebenarnya. Bukan Ain kata Ain berjaya sangat, tak. Tapi kita ada macam Ain cerita tadi, kita WhatsApp, kita boleh voice note, kita apa semua kan. Jadi Ain berinteraksi dengan UM Zahir ni melalui cara-cara macam tu. Tak jumpa pun, Ain jumpa dia masa tu tak ingat lah, masa tu awal tahun ke hujung tahun hari tu. So jumpa, itu kali pertama tu jumpa setelah bertahun lamanya duduk bawah UM Zahir. Tapi training apa semua kita buat online. Jadi training online, submit online, apa lagi, closing online, 100% online. Sebab tu tajuk kita 100% online tu, business online. Kita boleh buat, insyaAllah kita boleh buat, sebab GM Maizi apa semua, leader-leader ni dah membuktikan benda tu memang boleh orang kata buat kita berjaya dan ada hasil dia lah. Okay, next. Okay. Ini antara pencapaian tahun 2020 dan 2021 lah. Okay, yang masa Ain baru-baru join tu, Ain qualify untuk ni lah, pergi ke Phuket, tapi masa tu COVID, so dapat duit bukan 500 kat sini tu 500, tapi yang rasa Ain dapat dalam 1000 lebih macam tu. Okay, lepas tu Ain dapat pula awal tahun 2021 Ain qualify untuk Bangkok. Okay, Bangkok ni dapat 2000 pun tak boleh pergi sebab COVID. Jadi yang latest ni Dubai. Dubai ni mungkin kena pergi lah sebab sekarang kita dah fasa endemik kan, jadi mungkin. Tapi sebenarnya kalau dapat duit, Ain suka lagi dapat duit lah sebenarnya. Tapi pergi trip sebenarnya memang menyeronokkan, tapi mungkin sebab dia luar negara kan, jadi Ain takut sebenarnya. Ain ada satu ketakutan untuk naik flight sebenarnya. Flight pertama Ain adalah masa Ain pergi umrah masa tahun 2017 ke awal 2018. Okay, itu memang benda-benda lain ni Ain tak ada masalah, tapi macam kolot sikit lah bila orang kata duduk dekat dalam kapal terbang tu, rasa macam boleh bergerak ke macam tu kan, terjatuh ke. Pemikirannya itu je yang tak boleh nak positif. Mungkin disebabkan oleh yang kata ada pernah terjadi masa ada sekali tu mak dengan ayah Ain adik pernah pergi sebelum Ain pergi yang second trip. So masa diorang macam yang dalam masa tu dekat dah ni lah lalu lautan Hindi rasanya. So ada dapat panggilan palsu lah, kata ada bom dalam tu. So masa Ain dapat tahu tu macam berdebar-debar lah. Diorang pun yang duduk dekat dalam flight tu memang dah tak tentu arah apa semua kan. Jadi mungkin benda tu sedikit memberi impact
impact lah pada Ain. Tapi insyaAllah kalau kata kena pergi juga, insyaAllah Ain akan pergilah ke Dubai ni. So sebab kita berusaha keras untuk dapat untuk qualify ni kan kontes ni, jadi insyaAllah kalau kata tak ada aral, okay, Ain akan join lah. Okay, so next so ini antara pencapaian 2020 dan 2021 lah. Okay, so ini di antaranya, dan kebanyakannya adalah dalam bentuk duit sebenarnya. Seronok duduk kat Great Eastern Takaful ni sebab yelah kadang-kadang bukan mata duitan, tapi bila kita qualify apa semua kita tak sedar kita tiba-tiba dapat duit. Macam tu, qualify kontes ni apa semua, so dapat duit, masuk duit. So pernah sekali tu ada 1 bulan tu yang memang mewah sangat, tak tahulah dia dah nak capai 5 angka yang pernah dapat. Okay, so tak tahulah itu campur lah dengan kontes apa semua. So dia Great Eastern Takaful Berhad ni memang dia punya package pun bagus. Kita boleh compete dengan operator yang lain. So dia memang sangat orang kata untuk dia punya peronin takaful bawah dia, ejen bawah dia sangat jaga. Jadi kenapa tak kita pilih Great Eastern Takaful? So Great Eastern Takaful ni dah bagus. Kita duduk pula bawah agensi Alhamra yang pun dah memang bagus. Yang sebenarnya agensi Alhamra ni sebenarnya antara yang paling top dekat Great Eastern Takaful. Leader dia pun GM Mumaizi pun sebenarnya antara top GM. Jadi anda sebenarnya tak tersalah pilih macam tu. So bila kita dah duduk dalam Gap B ni sebenarnya kita rasa macam tak apalah, kita duduk je. Kita duduk di sini sebab memang kita boleh berjaya dalam ni. Tak perlu nak fikir susah-susah nak pilih mana apa semua. Gap B dan Alhamra dah terbaik untuk anda semua. Okay. Dan ni slide last sekali lah. Okay. So ni yang last slide. I nak cakap, I nak ajak semua jom sertai kami sebagai perunding takaful di bawah agensi Alhamra. So bawah agensi Alhamra di bawah Great Eastern Takaful Berhad. So sat lagi, okay, lepas ni kan yang mana-mana yang rakan-rakan yang baru datang boleh contact balik IO masing-masing lah, siapa yang kenalan yang ajak apa semua tu. Okay, ajak bukan contact balik, boleh book slot untuk TBE. Sebab jangan ragu-ragu, sebab lagi lambat kita bertindak, lagi lambat kita dapat hasil dia. Dan sebenarnya kita kena push diri kita sendiri. Memang leader akan push push kita lah supaya kita bergerak kan. Tapi kalau kita tak sendiri, kita tak ada rasa benda nak bergerak tu, kita tak boleh nak push juga diri kita, so susah sikit lah. Tapi I nak semua orang tahu sebenarnya lagi sekali I nak semua orang tahu sebenarnya yang tak rugi pun kita mencuba untuk jadi perunding takaful. Banyak kata kelebihan yang kita akan dapat selain daripada kita boleh jana pendapatan dalam bidang takaful, kita boleh bantu, kita boleh jadi wakil kita punya mungkin saudara mara kita, kawan-kawan kita jadi wakil mereka sebab wakil mereka untuk dapatkan perlindungan takaful. Sebab bila sebenarnya kita bantu orang, sebenarnya kita rasa best. Sebab dalam 2-3 bulan ni, Ain dapat banyak sangat klien lah, selalu klien baby ni lah, banyak masuk sakit. Kadang-kadang polisi baru berapa bulan kan, tapi bila dapat bantu orang, so macam rasa macam satu kepuasan macam tu. Dia macam kita tahu kita akan buat yang terbaik untuk kawan-kawan kita, keluarga kita apa semua. Jadi kita jadi wakil orang. Mungkin kita dah terpilih untuk jadi perunding takaful. Jadi jangan orang kata buang masa, join segera, book slot TBE anda hari ni ataupun esok lah. Boleh contact masing-masing IO masing-masing. Okay, tu je. Sekian, terima kasih. Alright, terima kasih Dr. Ain. Okay, yang kontes Rising Star ni yang ujung ni dia dapat 2,000 cash. Sebab mana-mana kontes Gap B during COVID kan, kita ada 2 choice tau. Sama ada dia offer pergi trip ataupun dia akan alternate dengan cash reward lah. So yang ni dapat extra 500 lagi sebab ada meet certain point rasanya. Cik nak cakap juga kan. Okay, alright. Ada tak any soalan kepada Dr. Ain ataupun Cik Umaizi, our GM? Ke ada dekat group ni? Tak ada, check. Ada tak soalan-soalan yang mungkin korang nak tanya macam mana Ain ada PhD tapi dia boleh buat ni? Ain tak tahu.
Ikutlah ada masih lagi nak tanya ke? Ada. Ada. Itu Ada, Cik ada. Jamil. Cik Jamil. Okay, Assalamualaikum. Kenapa Terima kasih kepada FC Cik Zahir, GM Zahir. Saya nak tanya Dr. Nur Ain. Okay. Macam mana buat online tu dari segi, macam mana cara buat online? Adakah buat ads ataupun dari segi cara-cara orang panggil apa? Buat IG ke, FB ad ke, TikTok ke? Cara macam mana? Buat online ni banyak jenis. Terima kasih. Tahu, insyaAllah saya cuba ni explain. Sebenarnya apa ni, kalau ikutkan Ain ni circle Ain tak ramai apa, tapi kalau Ain sendiri, kalau ada setengah orang yang aktif Instagram, ada yang TikTok tu terpulang kepada diri sendiri lah nak buat orang kata branding dekat TikTok ke Instagram. Tapi kalau Ain sendiri, Ain pilih untuk aktif di Facebook lah. Ain masa awal-awal pembabitan tu, Ain cuma, kita sebenarnya bila kita nak bina branding, bila kita buat dalam Facebook tu, kita tak boleh lah nak orang kata terlalu buat macam orang kata marketing kan, saya ni apa semua kan, ambil lah hibah, ambil lah semua kan. Cuma lately adalah Ain agak banyaklah orang kata posting macam tu. Tapi pada awal-awal tu sebenarnya kita macam selit-selitkan dengan kehidupan seharian kita apa semua. Jadi orang suka nak baca, orang suka nak follow kita. Lepas tu kita cerita jugalah, kita bagi orang kata macam kepentingan bertakaful ni, macam tu. Lepas tu tak bolehlah kita nak tunggu juga kan orang datang pada kita, sebab kita macam, kita tak macam GM Maizi dan leader-leader lain yang dah ada branding orang sendiri. Kadang-kadang orang post je dah ada orang yang PM kan. Tapi macam Ain masa tu baru lagi, Ain memang mana-mana yang first kali kita approach kita punya ni lah, saudara mara apa semua kan, kita bagi tahu dulu, kita bagi tahu yang kita seorang penyanyi takaful, so apa yang kita boleh offer kat diorang. Lepas tu dekat Facebook pun kita buat macam tu, sekurang-kurangnya 5 kali sehari lah adalah posting dia macam kehidupan kita. Lepas tu ada yang tentang takaful, so orang akan tahu lama-lama. Kadang-kadang sebenarnya kita rasa orang tak ada like posting pasal mana-mana macam ni, memang tak ada like lah. Dia jarang orang nak komen, jarang orang nak like, tapi sebenarnya orang memerhatikan dari jauh. Sebab kadang-kadang bila kita macam dia dah lama-lama tu kan, ada kawan datang, dia akan cakap macam, aku tengok posting kau tu, dia cakap maksudnya sebenarnya diorang tak komen, tapi diorang terus je approach kita. Tapi kita kena aktif lah dekat Facebook apa semua. Di samping kita kena buat prospecting. Kalau ikut GM Maizi ni, dia aktiviti prospecting ni penting. So kita boleh closing online, buat prospecting online. Jadi orang kata, sebab sekarang ni macam yalah orang kan semua aktif kan dalam media sosial ni. Jadi itulah sebenarnya yang orang cakap yang Ain buat lah secara online macam tu. First kali memang kita kena branding kita kuat lah, kena qualify lah certain contest yang dianjurkan oleh agensi ataupun Great Eastern Takaful, supaya orang nampak kita macam dah nampak teguh lah, stable dekat dalam tu. So orang akan percaya dan akan datang pada kita, insyaAllah lah. Macam tu lah. Ada guna platform berbayar tak Ain untuk iklan? Tak ada. sebab bukanlah nak kata kita takut ke, tak tahulah. Tapi Ain tak guna benda tu lah. Ain tak guna. Tapi Ain macam kalau boleh setiap hari tu adalah orang-orang yang baru yang kita add kan, supaya macam kita dalam friend kita tu bertambah. So bila bertambah, kita boleh jalankan lebih banyak prospecting pada orang selain pada kawan-kawan. Sebab market Ain tu sebenarnya datang daripada stranger. Stranger ni tak kenal apa semua. Maknanya dia orang memerhatikan Ain melalui media sosial lah sebenarnya. So bila kita dah ada branding kita apa semua, nanti baru saudara mara ke apa semua akan datang pada kita. So diorang lambat sikit selalunya dalam konteks Ain, lambat sikit untuk natural market tu, tapi stranger datang dulu. So mungkin sebab posting awal dulu memang mungkin mendatangkan hasil lah. Macam tu. Tapi FB ad apa semua yang berbayar apa semua tu Ain
tak buat lah. Ain tak buat, cuma prospecting je lah. Prospecting kita just PM kat Facebook macam tu lah. Okay, clear ke? Our brother Jamil. Okay, terima kasih. Dia ada platform sama ada nak bayar ataupun tak berbayar. Tapi bagusnya saya sendiri pun tidak menggunakan platform berbayar. Kita buat free marketing dekat Facebook, dekat IG, itu je sebenarnya. Tapi kita kena keep approach lah orang. Kita tak boleh lah post. Memang kita cakap pasal online, tapi bila kita cakap pasal online, kita post kat Facebook, kita tunggu orang, itu sebenarnya agak salah lah. Sebab kita punya produk actually produk tak nampak, servicing. Jadi kita yang kena do online dan kita kena keep approach through online juga. Jangan tunggu orang approach kita. Alright. Ada soalan lain tak? Ada soalan lain? Kalau tak ada, ada. Hafiz tanya, ada guna kaedah calling ke? Ada guna kaedah calling ke, Ain? Ain, tak ada. Memang tak, sebab Ain tak suka cara tu sebenarnya. Mungkin Ain tak serasi. Sebenarnya itu cara yang Ain buat masa Ain jadi sales engineer tu. Yang itu Ain rasa macam bila nak call tu kan, kadang-kadang kita rasa macam tak selesa, ada orang kat tepi apa semua. Kadang-kadang masa dekat dalam company tu Ain buat dalam kereta tau, nak call orang apa semua. Jadi macam Ain rasa macam tak boleh. Ain ada perasaan tu. Tapi yang ni Cik Zahir power rasanya. Yang ini memang UM Zahir memang method yang UM Zahir rasanya memang sangat ni lah. Cumanya kalau bagi Ain tak selesa guna yang itulah method yang calling tu. So Ain lebih kepada macam WhatsApp apa semua. Kalau kata contoh orang tu macam nampak ada interested nak tahu lebih, so voice note. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia kalau orang dah tanya yang itu call tak apa, tak ada masalah. So kalau kadang kita tanya nak call boleh untuk explain, kadang orang rasa macam tak apalah, you explain je dulu. So Ain gunakan voice note. So bila voice note tu mungkin ada gerak bahasa kita yang boleh meyakinkan orang, itu tak apa. Tapi kalau kata contoh ada list apa semua, so Ain nak call apa semua tu, itu Ain belum buat lagi lah, sebab Ain rasa macam tak kena dengan jiwa. Ain lebih suka WhatsApp dulu, kalau orang berminat kita voice note macam tu. Ataupun kalau dia kata okey untuk nak buat Zoom ke apa semua, nak call ke, okey, itu okey. Itu Ain akan proceed lah. Selalunya macam tu. So basically Ain punya method, Ain akan approach dia and then WhatsApp dululah. And then from that, after that baru pergi kepada WhatsApp call ataupun voice message and call lah untuk lebih detail kan. Okay, alright. Sekarang ni kalau Hafiz tanya, kalau kaedah call actually masih lagi relevan sebenarnya, sebab recently last week saya ada terima 2 call daripada Prudential agent. So nampak gayanya memang call ni masih lagi relevan lagi lah, sebab since kita dah boleh meet face to face, kalau kita rasa selesa untuk buat call actually boleh, tak ada masalah. Dan kita ada a few method yang kita boleh pakai untuk keselesaan kita. Tapi malam ni kita try nak fokus how to do it online untuk lebih berkesan di masa sekarang ni. Ada soalan tak? Kalau call ni boleh call saya boleh explain. Itulah Zahir memang power buat ni method ni. Ada soalan lain? Last one. Satu. Saya nak tanya Dr. Ain, apa perancangan masa terdekat dan masa panjang? Masa terdekat perancangan, planning dia nak terus bergerak aktif lah dalam takaful. So maksudnya kita untuk ni kita macam Ain cakap tadi lah, nak bergerak jauh. Ain sedang dalam proses untuk bina tim lah. So sedang mencari tim-tim untuk kita sama-sama bergerak dalam bidang takaful ni. So
maksudnya macam contoh mungkin ada yang tanya tak nak ke terlibat lagi dalam bidang akademik ke apa semua. Sebenarnya income yang Ain dapat sekarang ni alhamdulillah sebenarnya lebih kurang menyamai kalau kata Ain duduk dalam bidang akademik. So Ain rasa macam dari segi fleksibel, dari segi masa apa semua dengan anak-anak Ain sebenarnya dia tak suka kalau kata mama dia bekerja ke apa semua kan, jadi Ain hormatilah permintaan diorang. So mungkin Allah dah gerakkan hati Ain untuk jadikan ini sebagai satu platform untuk Ain bina kerjaya dalam bidang takaful. Dalam masa yang sama Ain ada masa untuk anak-anak dan juga family. Contoh macam sebelum ni ayah tak sihat apa semua kan, jadi Ain terpaksa cuti duduk kat kampung 2-3 minggu tanpa ada orang kata macam perlu nak inform bos ke apa semua kan, sebab kita bergerak, so kita bagi tahu leader je lah, so kita ada kebebasan masa tu. Lepas tu satu lagi kita boleh generate income kita sendiri, macam tu, so unlimited. Ini Ain akan jadikan ini sebagai satu platform lah untuk Ain jadikan sebagai kerjaya lah. Kalau kata nak masuk bidang akademik ke apa semua tu belum lagi terfikir, sebab Ain dah ada ratusan klien bawah yang Ain jaga polisi diorang. So Ain takut kalau kata Ain ada buat kerja-kerja lain, jadi Ain tak dapat tumpukan kerja-kerja takaful ni. Jadi Ain macam dah macam mana nak cakap takut diorang hilang kepercayaan. Jadi sebab antara sebab itulah, antara sebab keluarga dan juga klien yang Ain jaga. Ain nak diorang sentiasa orang kata kepercayaan diorang bagi, Ain nak jaga macam tu. So Ain bergerak secara full time lah. Setakat ni itulah yang Ain akan buat macam tu. Saya suka soalan dekat chat. Saya suka sebenarnya soalan data ramai ke pengundi takaful Malaysia. Sebenarnya lagi ramai lagi bagus, lagi meriah. Kenapa penetration takaful di Malaysia ni kurang? Sebab kurang ejen takaful. Bila kurang, dia kurang promosi lah, sebab takaful ni dia tak ada marketing yang paid marketing terlalu besar oleh takaful operator. So kita perlukan ejen yang ramai untuk sampaikan. Sebab tu bila saya selalu tekankan dalam konsep pemasaran ni, ejen takaful, kita sebagai ejen takaful, kita tak perlu nak fikir kita nak satu Malaysia jadi klien kita. Sebab kita sekarang ni kita nak orang di sekeliling kita bila berlaku risk kepada family mereka, kita bantu orang sekeliling kita je. Kan? Sebab kita tak perlu nak fikir satu Malaysia pun sebenarnya. Berapa lama lagi in fact kita tanya adik-adik kita sendiri, ada tak adik-adik kita dah ada hibah takaful? Adik-adik kita mereka dekat. Orang ni pun belum ada lagi. So in fact dekat takaful ni macam Ain kan dah ada beratus orang klien, income dah banyak tau. So kalau orang ada kalau setakat 300 kes setahun tu memang biasa, income tu pun sebenarnya dah besar sebenarnya untuk ejen takaful. Dan saya sendiri, kenapa saya level GM ni saya masih lagi ada personal sales, saya tak buat promote sangat pun, tapi datang daripada referral. In fact sekarang referral saya bagi lagi pada orang lain, pada ejen-ejen lah. Dan juga pada existing client ni dia sentiasa takaful ni dia evolve kan. Orang muda dia bersalin dan orang makin meningkat pendapatan, dia nak tambah lagi hibah. So daripada sinilah sebenarnya. So konklusi dia adalah lagi ramai lagi bagus ejen takaful, sebab lagi meriah industri, so lagi senang kerja marketing kita. So data tu saya tak tahulah data berapa latest kan, tapi kalau kat GapB sendiri kita dah ada campur ejen Creation Life pun dah 4,000 total ejen takaful kat Creation Takaful lah yang pengalaman saya kat GapB. Itulah jawapan saya. Okay, alright. So semoga semua soalan tu menjawab, dan sebenarnya kita terus je buat keputusan sebenarnya. Jumpa balik IO cakap nak proceed untuk ambil exam date, log date esok. So and then terus study untuk exam lah. Exam dia sebenarnya tak susah pun sebenarnya. Alhamdulillah memang rate untuk gagal tu memang sangat sikit lah. Ada yang gagal tapi sikit. Mostly semuanya akan pass. Memang akan pass insyaAllah. Memang senang. So apa yang korang boleh buat? Okay, contact IO and then lock date untuk exam. Bayar RM110, RM80 untuk exam TBE, RM30 untuk MTA fee. So lepas tu exam lulus,
and then kita akan register jadi agent dekat Great Eastern Takaful, dan daripada situ after korang dah jadi official agent, kita akan ada program kita punya modul untuk kickstart untuk rookie agent kita selama 5 hari lah. So daripada situ kita akan ada tenaga pengajar kita daripada our members juga, daripada modul 1 sampai modul 5. So kita ada platform online, everything Alhamdulillah akan support all out untuk bergerak insyaAllah. So kalau tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa Cik Umazi Tak ada. So kalau tak ada soalan, tak ada apa-apa lagi. So malam ni terus contact IO. Saya dah ulang banyak kali, terus buat keputusan untuk sertai kami. InsyaAllah kita buat sama-sama sebenarnya. Jangan buat seorang-seorang, buat sama-sama untuk berjaya insyaAllah. So kita sudahi dengan surah Wal-As, dengan tasbih Kuifara. Okey, semua yang hadir malam ni, terima kasih banyak-banyak bagi masa untuk kami explain, untuk terangkan dan sebagainya. So hopefully kita akan jumpa dalam kelas Rookie Agent next month. InsyaAllah. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.